Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Okey, pada video ni aku nak buat ringkas je sebab ramai yang tidak berapa nak faham bila tengok tentang jadual berapa yang mereka akan dapat dalam fasa yang kedua ni. Jadi aku pun menelaah tadi setelah aku telaah aku buat satu rumusan rumusannya aku rasa aku nak buat ringkas lah tentang berapakah yang bakal korang dapat sekiranya lulus BPR fasa yang kedua ni. Kategori bagi BPR ni dia banyak, dia punya cabang banyak pecahan-pecahan dia mengikut pendapatan. Tapi apa yang disampaikan pada jadual tersebut ialah secara umum secara umum. Jadi kita sampaikan juga secara umum lah tapi dengan cara yang mudah faham supaya kita faham lah. Okey, jom kita mulakan. Okey, oleh kerana terlampau banyak figure banyak nombor jadi aku susah nak ingat dalam waktu-waktu subuh yang hening ni lepas sahur ni. Jadi aku ada buat note sikit Jadi dalam note ni semoga membantu korang jangan marah aku kalau aku tengok note ni untuk explain kat korang Okey, kita mulakan dengan golongan bujang Okey, bagi golongan bujang yang berpendapatan 2,500 dan ke bawah jumlah keseluruhan penerimanya ialah sebanyak 3.8 juta penerima 3.8 million. Okey, yang penerima lah, resipien dia. Dan bayaran bagi kategori bujang ni secara kasarnya dekat sini diberitahu sebanyak RM200. Ada orang mengatakan akan menerima 150 tapi aku sangkal benda tu sebab apa yang tertera, apa yang diberitahu jelas dan nyata pada fasa pertama dah terima 150 dan fasa yang kedua ialah 250. Total 350 Jadi bagi yang bujang fasa yang kedua nanti akan menerima sebanyak RM200. Lupa nak mention bujang yang bergaji 2,500 dan ke atas ataupun melebihi 2,500 tidak akan menerima bantuan. Jadi kalau bujang tu gaji 3,000, 4,000 tak adalah BPR untuk korang. Dan yang seterusnya untuk warga emas BPR untuk warga emas yang berpendapatan 5,000 dan ke bawah 5,000 dan ke bawah, maksudnya bawah 5,000 lah warga emas yang mungkin penerima pencen ke yang kerja apa ke yang berpendapatan 5,000 dan ke bawah ataupun warga emas yang tidak berpendapatan harapkan anak-anak yang bagi maka mereka layak lah Okey, bagi warga emas penerimanya ialah sebanyak 1.0 juta, maksudnya sejuta warga emas akan menerima Warga emas yang dimasukkan ni ialah sama ada warga emas itu bujang banyak orang timbul isu bujang warga emas. Inilah cerita dia bagi warga emas yang bujang iaitu yang tiada pasangan inilah dia akan menerima sebanyak RM300. RM300 untuk penerima bujang yang tiada pasangan yang termasuk dalam kategori warga emas. Okey. Begitu juga dengan yang ada pasangan sama aja. RM300 untuk fasa yang kedua ni. Okey, bagi golongan isi rumah Okey, isi rumah ni banyak pecahan dia. Ada yang kategori di bawah 2,500, ada yang kategori 2,500 ke atas dan sebagainya. Okey, bagi kategori isi rumah ni banyak pecahan dia. Okey, tapi kita tumpu kepada isi rumah yang berpendapatan 2,500 ke bawah dan yang ada anak melebihi ataupun ada 2 hingga lebih anak akan mendapat sebanyak RM400. RM400 bagi isi rumah yang mempunyai anak 2 orang atau lebih Jadi bagaimana dengan isi rumah bawah RM2,500 ni yang tak ada anak? Okey, yang tak ada anak akan menerima RM300. Apa yang aku faham kat sini RM300. Kalau ada pembetulan nanti kita buat pembetulan RM300. Okey, 400, 300 dan dia mengikut pendapatan berturutan. Dia merangkumi daripada sebanyak RM400 hingga seminimum RM150. Jadi kalau yang berpendapatan tinggi tu, yang bahagian yang terakhir akan menerima sebanyak 150 saja untuk fasa yang kedua ni. Okey, apa yang aku sampai ni ialah secara kasar
berdasarkan informasi yang baru je kita dapat, ya. Dan ramai yang bertanya dapat berapa. So ini aku boleh sampaikan buat masa ni, ya. Buat masa ni. Untuk yang lagi tepat lagi, untuk korang tahu berapakah jumlah kelayakan korang yang sebenar-benarnya, tunggu masa semak akaun nanti, ya. Masa semak akaun pula, semak status. Okay, bila dibuka tempoh untuk semak status nanti, korang buat semakan, dekat situ akan tertera jelas berapakah jumlah amount yang sebenarnya yang korang layak, ikut kategori. Tapi yang macam aku cakap tadi, bagi kategori isi rumah, pecahan dia banyak pecahan dia, sebab mengikut pendapatan isi rumah. Jadi dekat situ korang kena check masa semak status nanti untuk menentukan korang layak yang mana, berapakah jumlah yang korang layak. Tapi jangan risau, bagi ni sesuatu yang pasti, bagi yang mempunyai 2 orang anak ke atas dan berpendapatan 2,500 ke bawah, memang sah dan sahih, korang akan terima sebanyak RM400. Okay, bagi kategori-kategori lain tu, korang semak nanti bila semakkan status boleh dibuat. Masa tu korang tahulah macam mana, macam mana. Okay, last dalam video ni tentang yang tiada akaun bank, yang tak ada akaun bank, macam mana, minta maaf, bagi yang tak ada akaun bank, korang akan lambat sikit menerima wang korang, korang akan boleh membuat penunaian bermula 17 hari bulan selepas hari raya lah maksudnya. Jadi bagi yang tak ada akaun bank, perik sikit. Jadi dalam kesempatan video ni aku nak, tak salah kita saling menasihati, kalau bagi warga emas yang orang dah tua-tua, yang dah uzur, yang susah nak membuat sebarang transaksi di bank, okey, tak apa, gunalah secara voucher. Tapi bagi yang muda-muda, apa salahnya membuka satu akaun bank, Bank Sempadan Nasional, untuk tujuan bantuan kerajaan ni. Sebab bantuan kerajaan ni akan sentiasa ada sebenarnya, InsyaAllah tahun depan, dan walaupun bertukar kerajaan sekalipun, kesinambungan bantuan kerajaan ni akan ada, dan sekiranya korang tidak mempunyai akaun bank, inilah salah satu masalah yang akan ditempuh, kelewatan. Jadi takkan sampai bila-bila kita nak lewat, dah sampai masanya untuk membuka satu akaun bank. Tak perlu nak buka akaun bank di bank-bank perdagangan yang mahal-mahal, macam Maybank, korang kena deposit 2,5, CIMB Bank, RHB Bank ke apa ke. Buka saja di BSN, murah, RM50 je kalau tak salah aku, untuk membuka satu akaun simpanan. Penting sebenarnya untuk setiap rakyat, sekurang-kurang kena ada satu akaun bank, macam aku ada 3, banyak sangat urusannya. Maybank lah, Agro Bank lah, CIMB Bank lah. Tu ikut kemampuan masing-masing dan keperluan masing-masing. Tapi yang penting setiap rakyat kena, paling kurang satu akaun bank kena ada. Semoga rumusan dan ringkasan ni dapat menghuraikan sikit kekusutan yang kurang jelas tentang apa yang baru disampaikan siang semalam lah, berkenaan dengan tarikh pembayaran yang bermula 7 Mei. Info sahih 7 hari bulan, hari Jumaat, pembayaran bermula secara berperingkat. Jadi jangan kelang kabut, janganlah 7 hari bulan tu korang nak duit korang dah masuk je, belum tentu dah masuk lagi, sebab dia mengikut giliran, aturan dan berperingkat. Sekian dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berpuasa. Imsak pun dah settle ni. See you guys in my next video, in my next update. Bye bye.